hari ini dalam kerangka pemikiran umat Islam tak ada ni. Kafir dah biar, tak boleh masuk Islam. Islam ni untuk orang Melayu je. Di dalam kerangka pemikiran orang Islam ni, selepas kita dijajah 500 tahun, kita menganggap Islam hanya untuk orang Melayu. Orang lain kalau nak belajar Islam, jangan, tak boleh. Tak layak kamu, malah kalau dia peluk Islam, kita anggap ini golongan kelas kedua. Orang Cina yang peluk Islam, kita pandang leceh kan? Dia tak anggap. Walaupun kadang-kadang ilmu dia lebih hebat pada kita. Lebih hebat pada kita. Anwar Singh sebagai contoh, 48 buah buku tulis berkaitan dengan Islam. Baru masuk Islam dalam 20 tahun, 48 buah buku. Kita dah umur 60-70, berapa buku? Buku 35 tu lah. Dia makan hutang tu 35 dia. Betul kan? Hari ini inilah masalah dunia Islam. Bukan orang Melayu je. Dalam dunia Islam hari ini inilah masalah. Dalam kerangka pemikiran umat Islam, mereka tak nampak bahawa Islam ini kena sebar pada semua manusia. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW bekerja saban hari ini nak sampaikan Islam pada manusia pada ketika itu. Tuan-tuan, lepas tu saya kata, muncul Nabi, muncul para sahabat ni tak jadi perangai macam kita. Kita ni bila dapat Islam, kita rasa untuk diri kita. Sahabat Nabi, tuan-tuan bayangkan, sebahagian besar sahabat Nabi Allah janjikan syurga. Bahagian besar ahli badar, ahli syurga. 10 orang sahabat yang dijamin syurga, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi sebahagian besar sahabat Nabi ni kuburnya bukan di Madinah, bukan di Mekah, kuburnya di luar daripada Mekah, luar pada Madinah. Sedangkan salat di Masjidil Haram, pahala berganda tuan. Tak payah keluar, duduk di Masjidil Haram tu, salat Masjidil Haram tu taklah nak kira dah pahala. Hadis Nabi menyebut salat di Masjidil Haram 100,000 kali salat. Satu salat di Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali salat. Padan ulang alik Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Janganlah orang Islam ke apa ke, aku kira aku masuk syurga sudahlah. Tidak seorang pun para sahabat punya pemikiran. Mereka keluar sampaikan Islam, berjihad, nak beritahu pahala jihad, pahala menyampaikan Islam lebih besar daripada pahala yang salat 100,000 kali salat Masjidil Haram, pahala jihad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ni yang kita nak ambil. Hari ini kita duka cita dalam dunia Islam. Belum pada ini tuan-tuan tengok dunia Islam ni, dalam dunia Islam ni, pemimpin yang merosakkan Islam ni, pemimpin orang Islam. Yang menjahanamkan Islam ni, pemimpin dunia Islam, pemimpin umat Islam. Mesir, contoh, negeri yang kaya, kaya negeri, dengan sungai Nil, ada terusan Suez. Pendapatan dia untuk terusan itu pun dah berbilion-bilion. Allah jadikan bumi Mesir bumi yang kaya dengan gas. Jadi 50% daripada rakyat Mesir ini 81 juta. 50% rakyat Mesir berada di bawah paras kemiskinan. Luas, miskin. Separuh daripada rakyat tu miskin. Negeri kaya, pemimpinnya kaya raya, anak-beranak menteri kaya raya, tapi rakyat miskin. Apa kerana jual gas, Mesir jual gas kepada Israel lebih murah daripada dia jual gas pada rakyat.
Dia proses pula gas tu dijual balik pada Mesir yang telah diproses. Mesir beli dengan harga yang mahal, sebiji macam Malaysia. Jual air kat Singapura lebih murah daripada hak jual air kat rakyat. Lepas tu beli pula daripada Singapura dengan harga yang mahal. Jual Mesir. Akhir sekali rakyat bangkit. Memuncak kepada kezaliman rakyat bangkit. 18 hari tuan-tuan. Duduk di dataran tahrir itu 18 hari. Tidur situ, makan situ. Ada orang hantar makanan ni, pakat kongsi sama-sama ni. Susah sama susah, tak makan sama tak makan. Salat di situ 18 hari. Mereka kunut nazilah setiap kali waktu salat di dataran tahrir. Ajaib. Kunut nazilah tanpa angkat senjata. Negara lain, negara barat terkejut. Kami kalau nak gulingkan pemerintah, kami angkat senjata, kami perang dengan pemerintah kami, baru kami menang. Tetapi hebatnya umat Islam hanya duduk tengah padang. Tiap kali salat mereka kunut nazilah, panas, cabut lagi waktu ke barat. Tuan-tuan, sekarang pimpinan lain nak umum keputusan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemenangan kepada Presiden Dr. Ahmad Mursyid daripada Ikhwanul Muslimin. Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Demikian juga Tunisia bin Ali Zainal Abidin. Zaman dia tuan-tuan, nak semayang Jumaat kena minta permit. Zainal Abidin bin Ali kena mohon permit. Mana-mana imam yang salat Jumaat tak ada permit, lepas salat kena nakal. Anak orang Islam tak boleh bertudung di universiti, di pejabat kerajaan. Ini Tunisia, negara orang Islam. Bukan setakat orang Islam tidak boleh bertudung. Anak patung masuk ke Tunisia yang bertudung, anak patung itu kena rampas. Tuan, sebelum Zainal Abidin bin Ali ni Habib Bourguiba, bulan Ramadan kita sering kali dengar nama Habib Bourguiba. Terkenal dia sebab apa? Sebab dialah antara pemerintah yang minta ulama keluar fatwa kaki tangan kerajaan tak boleh puasa pada bulan Ramadan sebab dia akan menjejaskan produktiviti negara. Dia panggil ulama berhimpun, tanya ulama apa hukum kita nak jaga masalah negara ni, nak jaga ekonomi negara. Kalau bekerja nanti penat, kalau puasa nanti penat, nanti tak boleh berfikiran dengan baik. Ulama di Tunisia tuan boleh kata harus buka puasa ni, harus tidak berpuasa. Bin Ali, Zainal Abidin bin Ali ni dia buat secara langsung, siap hidangan, panggil semua penjawat awam makan secara langsung dalam televisyen. Habib Bourguiba bin Ali, Habib Bourguiba disaksikan oleh rakyat dengan satu isyarat bahawa tak payah puasa. Tengok kami makan ramai-ramai. Bulan Ramadan siang hari secara langsung. Ini dunia Islam. Kita duk marah Perancis tak benarkan orang Islam pakai tudung, kita marah. Sebenarnya dalam dunia Islam lebih teruk daripada apa yang berlaku di Perancis dan berlaku di luar. Tuan, Libya itu juga sebelum jatuh. Yang sekarang ni Syria. Ini masalah dunia Islam. Tak boleh buat contoh. Saya ambil contoh tuan mudah. Jepun tsunami 2 tahun lepas. Selepas tsunami
tsunami ni habis semua hancur. Kedai hancur, rumah hancur, habis. Teruk. Ombak yang datang menerjang pantai, menghancurkan habis semua rumah dan kedai. Kita tahu tak, selepas daripada tsunami, beribu-ribu beg duit dipulangkan balik. Yang dijumpai dalam sisa timbunan tsunami dipulangkan balik pada kerajaan Jepun. Kerajaan Jepun tak tahu dah beg duit apa, campur habis semua. Kira-kira bila dijumlahkan ada 48 juta US duit yang dijumpai dalam sisa timbunan tsunami. Orang Jepun ni. Peti simpanan. Kedai ada peti simpan duit. Dijumpai di persisiran pantai, diserahkan balik pada kerajaan. Kerajaan isytihar, peti-peti yang diserahkan kepada kami, duit dalam tu ada jumlah total, jumlah peti ialah 5,000 lebih peti simpanan. Jumlah duit yang ditemui dalam semua peti ni 30 juta US dollar. Ada satu peti itu, dalam satu peti dalam dia ada 2.9 juta dalam peti. Orang Jepun orang yang menyembah matahari. Orang Jepun orang yang tak percaya kepada hari akhirat. Tapi kita boleh tengok sifat amanah itu ada pada mereka. Duit tu tonton pergi kedai makan, tonton tinggal pun. Kedai makan, mana-mana kedai makan, buat-buat terlupa tak atas meja tu. Balik, sejam kemudian datang balik. Tengok telefon tu atas meja. Apa jadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah telefon tu beli mula, beli baru. Dalam dunia Islam, dalam negara orang Islam, bukan saja Malaysia, baik di Mesir, baik di mana-mana sebelum daripada ini, apabila mereka meninggalkan Islam, Allah cabut kehebatan kemuliaan. Tak boleh buat contoh. Saya sering kali sebut, kita baca surat khabar, kita tengok bila lori duit syirik terbalik di lebuh raya, ada satu tahun lepas tu, lori bawa duit syirik 75,000 duit syirik dalam lori tu, dalam van tu lah, van Super Eco. Konak-konak terbalik, duit dalam tercampak keluar. Tercampak pun bukan semua, bukan sampai 75,000. Adalah yang pecah daripada karuk, berselerok, bergolek-golek kat jalan. Jam 17 km kerana orang pakat tolong kutip. Lepas tu bawa balik 17 km ni kutip duit. Jam 17 km, kereta sangkut, kutip duit ni. Jadi pesta tepi jalan, seronok kutip duit. Kita sebut lori apa terbalik? Lori roti terbalik. Orang bawa balik roti dengan baka-baka bawa balik. Lori beras terbalik, bawa angkut muni bawa balik. Habis semua lori terbalik. Lori buah limau terbalik, pakat kenduri buah limau. Ni kan, dulu hari tu ada kat Sabang Takir tu kan, satu kontainer udang harimau. Tiba-tiba kontainer tu ada tepi pantai, satu kampung keluar bawa balik. Kan? Orang sikit, betul royong. Tuan, lebuh raya kita, lebuh raya Malaysia, cakap lori apa? Banyak lori dah terbalik. Pantang lepa. Kalau tak ada polis kawal, dia pakai kenduri ramai-ramai. Kan? Ada satu lori terbalik, orang tak peduli. Lori babi balik, tak ada orang pergi dulu kan? Hari tu ada satu, saya ada gambar, saya ada gambar kan. Saya tengok, balik di satu lebuh raya utara selatan, balik berselera babi.
Ada yang mati, ada yang jalan semua. Tak ada soal. Reba tu keluar daripada lori dia terpinga-pinga. Tak ada. Aku tak ada orang nak tolong aku ke? Tak ada. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tak boleh ustaz. Haram. La ilaha illallah tuan-tuan. Dia anggap dalam Malaysia bagi tu yang haram. Mu dia ambil duit shilling selera tak haram, ambil roti tak haram, ambil buah limau tak haram, ambil babi tu haram. Ingat satu tu hak lain semua halal. Membujur lalu melintak sapu. Hanya keduanya dirahmati Allah sekalian. Daripada pemimpin yang sepatutnya jadi contoh, akhirnya saya terakhir aku ikut. Tambah hak yang contoh baca laporan audit kan. Tengok laporan audit. Yang kamera harga 1,500, kamera tu jadi 56,000. Yang laporan audit ni 56,000. Tuan-tuan tahu apa pegawai dia jawab? Pegawai tu kata, menteri ambil lagi banyak, aku ambil sikit kan. Dia jawab je tu. Aku 56,000, aku ambil harga barang tu 2,000. Aku ambil baru 54,000. Menteri ambil 250 juta. Dia pakai badi tu. Akhirnya dia tidak aman. Beli nombor plate. Nombor plate. Telefon. Sebut jadi atas masukan. 500,000 tu jual nombor plate. Ya Allah. Tuan-tuan tahu tak? Sistem beraja ada di Britain sampai hari ini masih kekal sebagai Raja Queen yang menjadi raja di Britain. Baru ni mereka sambut Jubli Queen 60 tahun pemerintahan Queen. 60 tahun kan? Mereka sambut. Sebenarnya nak sambut 60 tahun pemerintahan Queen Elizabeth minta untuk dapatkan kapal pesiaran diraja. Nak beli. Simbolik angka 60 tu, itulah harga kapal, 60 juta. 60 juta. Azan masjid dia surau. Oh, nak masjid kan. 60 juta. Kerajaan Britain dibimbang sebab setiap pembelian tu mesti dibentangkan kepada rakyat. Dia buka untuk undian. Ramai mana setuju, ramai mana tak setuju. Undian pakai itu lah. 64% daripada rakyat Britain tidak bersetuju Queen Elizabeth beli kapal. Mereka sebut dalam komen mereka tu, tax money payer, ini wang pembayar cukai. Kami tak izinkan. 64% kerajaan Britain membatalkan hasrat Queen Elizabeth nak dapat kapal. Batal. Kedua, David Cameron, Perdana Menteri, mengumumkan secara langsung kerajaan dengan ini membatalkan pembelian kapal 60 juta untuk kapal pesiaran diraja. Dia tak dituduh sebagai penderhaka. Tuan-tuan, ini berlaku. Amalan ini, amalan yang pernah berlaku dalam dunia Islam. Zaman Umar Al-Khattab. Tuan-tuan masih ingat zaman Umar Al-Khattab? Bila Umar bangun dalam keadaan lengkap, dia pakai baju, dia kata, dengar dan taat padaku. Tiba-tiba bangun Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ni aku nak beritahu kepada rakyat semua ni, jangan dengar dan jangan taat kepada Amirul Mukminin sebelum dia menjelaskan baju yang dia pakai yang ini mana. Umar panggil anak dia Abdullah, wahai Abdullah, kamu boleh menjelaskan baju aku ni? Sebab kebetulan semua orang
lepas daripada perang, dapat sebidang kain, bagi sebidang kain itu kain tak boleh nak buat baju kecil. Tapi Umar datang dengan sehelai baju. Ikut logik kita, apa salahnya? Dia khalifah, apa salahnya ambil lebih? Sebab dia ada jasa pada negara, biarlah dia ambil lebih. Ikut logik kita. Tapi Amirul Mukminin ditegur, Umar ditegur oleh rakyat dia. Rakyat dia kata, mu ambil mana baju ni? Umar tuan minta anak dia beri penjelasan. Anak dia Abdullah kata, sebenarnya bahagian saya pun dapat sebidang juga, tapi tak cukup juga untuk buat baju. Bahagian saya ni saya hadiahkan pada ayah saya. Maka Salman pun kata, dengar dan taatlah pada Amirul. Berlaku dalam ujian. Siapa yang beramal dengan akhlak ini? Orang kafir. Tuan-tuan tengok ranking nombor 1 sampai nombor 10 negara yang bebas rasuah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor sampai nombor 10 negara yang bebas rasuah. Negara mana? Denmark, Finland, Singapura, Sweden. Ada negara Islam. Mereka menjadi pemimpin yang amanah kepada harta rakyat, walaupun mereka kafir. Amanah. Pemimpin dia bila naik beri ucapan. Pemimpin negara barat, David Cameron sebagai contoh. Kalau tengok dalam YouTube, dia akan umumkan, dengan ini kerajaan meluluskan